Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita melihat sepanjang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang bermaksud, sekiranya kamu menyayangi Allah, ikutlah aku, nescaya kamu akan disukai oleh Allah ataupun dicintai oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ini bermakna Allah Subhanahu wa taala apabila mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk kita mengikut segala petunjuk, segala gerak laku dan segala perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan sahabat-sahabat di sekeliling baginda, walaupun mereka itu butuh huruf, ramai ataupun kebanyakan mereka butuh huruf, tetapi mereka adalah insan-insan, manusia-manusia yang mempunyai kekuatan memori, yang mempunyai kekuatan ingatan yang sangat kuat. Sebab itu mereka banyak menghafal syair-syair. Macam kita ni menghafal pantun-pantun. Cuma tak ramai dari kalangan masyarakat kita ni yang menghafal pantun. Mungkin mereka hafal pantun 4 rangkap, 8 rangkap. Tapi jarang dalam masyarakat kita ada orang yang menghafal pantun 1 buku, contohnya. Jarang. Tapi kalau di kalangan orang Arab sehingga ke hari ini, mereka menghafal pantun-pantun ataupun yang lebih dekat dalam bahasa kita ni syair-syair. Syair-syair dalam bahasa Arab yang dapat dengan kita adalah pantun-pantun. Dia berangkap yang cantik. Mereka menghafal berbuku-buku. Itu perkara yang banyak kedapatan dalam masyarakat Arab sekarang. Adapun masyarakat Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka, kita boleh kata, ramai dari kalangan mereka ini yang menghafal dalam keadaan mereka butuh huruf. Menghafal rangkap-rangkap syair yang berjumlah ribuan-ribuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan mereka. Jadi sahabat-sahabat ini yang meriwayatkan kepada generasi yang selepasnya, kemudian generasi yang selepasnya, kisah-kisah Nabi, perjuangan-perjuangan Nabi, hadis-hadis Nabi, sunah-sunah Nabi, sehinggalah sampai kepada kita yang semua itu merupakan petunjuk kepada umat Islam. Apakah kesilapan? Apakah kesilapan kita dalam melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara kesilapan umat pada hari ini adalah mereka menganggap sirah itu sebagai cerita. Dia satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh jadi ada kaitan dengan diri mereka dan boleh jadi tak ada kaitan dengan diri mereka. Ini satu kesilapan. Dan ini disebut, kita boleh katakan sebegini, sebab banyak bukti. Di antara buktinya adalah ramai yang tak baca sirah. Sebab apa mereka tak baca sirah? Sebab mereka rasa tidak ada hubungan dengan mereka. Memang itu kisah Nabi, dan Nabi adalah seorang Nabi, dan kisah dia kita baca. Ataupun ada orang baca tapi mereka tak semestinya baca. Itu tanggapan ramai di kalangan masyarakat kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata, kalau kamu sayang Allah, ikut perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sehinggalah tahun 23 dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada wafatnya Nabi ini, Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku telah cukupkan untuk kamu nikmat. Dan aku telah redha Islam menjadi agamamu. Apa maksud ayat ini? Ayat ini mempunyai banyak maksud dan banyak pengajaran. Tapi pengajaran yang sangat penting pada kita apa dia tuan-tuan? Pengajaran yang sangat penting kepada kita kan dunia ini jambatan. Ya, dunia ini jambatan. Kepada mana? Kepada akhirat. Jambatan tak panjang mana, jambatan pendek je. Kemudian selepas jambatan satu negeri yang luas. Jadi jambatan ini jambatan dunia. Yang mana kita mesti melaluinya. Kemudian selepas itu syurga ataupun neraka Allah. Syurga atau neraka. Dan jambatan itu adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkandung di dalamnya Al-Quran, yang terkandung di dalamnya hadis. Dan terkandung di dalamnya perjuangan bagi siapa yang nak menyayangi Allah Ta'ala. Siapa nak menyayangi Allah, ikutlah jambatan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ini sangat berkaitan dengan kita. Sangat berkaitan dengan orang yang ingin mencari syurga. Orang yang ingin mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Mesti mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kesilapan ramai, terutamanya pemuda-pemudi yang jarang ke masjid, yang jarang membaca tafsir, yang jarang membaca sirah, hanya berpada dengan media sosial, YouTube, tidak melihat, tidak mendengar, tidak membaca sirah Nabi. Ini kesilapan yang besar yang mesti kita insafi bersama. Kemudian di antara kesilapan masyarakat kita, ramai di kalangan masyarakat kita adalah ada yang minat mendengar sirah. Tetapi mereka melihat sejarah Nabi ini dalam skala yang kecil. Sepatutnya sirah Nabi ini dilihat dalam skala 23 tahun. Dalam 23 tahun apa Nabi buat? Nabi berdakwah. Kemudian Nabi kena tekanan-tekanan daripada Quraisy. Tapi sahabat-sahabat dan Nabi SAW teguh. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Apa sebab Nabi berhijrah ke Madinah? Mesti dikaji. Kemudian berlaku peperangan Badar. Oh, ada peperangan rupanya. Nabi kan bawa benda yang benar. Takkan Nabi kena perang? Sebab bawa benar lah kena perang. Oh, maknanya kita kena bersiap sedia juga. Ada dalam Al-Quran. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang sedangkan kamu tidak suka perang. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tidak suka sesuatu tapi bagus untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin ada benda yang kamu suka tapi tidak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui. Allah mengetahui kamu yang tidak tahu. Sama kutiba alaikumul qital. Sama dengan ayat kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kamu berpuasa. Hari puasa dah makin dekat sekarang ni. Kita akan sering mendengar imam membaca ataupun ceramah-ceramah membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebenarnya ada ayat lain yang sama seperti ayat puasa ni. Cuma tukar diwajibkan ke atas kamu berperang. Ya ayyuhal kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang sedangkan kamu tidak suka pada peperangan.
Di antara kesilapan masyarakat kita adalah tidak melihat sirah itu dalam skala 23 tahun. Mereka melihat sirah itu dalam skala 1 minggu ataupun 1 hari. Apa maksud dia skala 1 hari? Macam mana Nabi bangun? Kemudian macam mana Nabi keluar daripada rumah? Apa doa Nabi? Kemudian macam mana Nabi bekerja? Penuh amanah. Baik dalam pergaulan. Kemudian Nabi balik ke rumah. Nabi balik ke rumah. Masuk pintu. Baca doa. Kemudian macam mana Nabi makan. Kemudian macam mana Nabi tidur. Esok macam itu juga. Cerita sirah Nabi pada skala 1 hari je. Macam mana Nabi berqiyamul lail malam tu. Kemudian macam mana Nabi keluar. Kemudian macam mana Nabi bekerja. Kemudian macam mana Nabi balik. Kemudian macam mana Nabi tidur. Esok. Jadi hanya melihat sirah pada skala 1 hari. Ataupun pada skala 1 minggu. Sebenarnya kita dituntut bukan sahaja melihat contoh daripada Nabi ini pada skala 1 hari. Ataupun pada skala 1 minggu sahaja. Tetapi mesti kita melihat pada skala 23 tahun. Macam mana Nabi berdakwah pada keluarga. Macam mana pada sahabat. Kemudian macam mana Nabi mengumumkan yang akan kita baca pada malam ni. Mengumumkan dakwah dia kepada masyarakat. Mengingkari segala maksiat-maksiat yang berlaku di dalam masyarakat. Mengingkari budaya-budaya yang songsang, yang salah. Kemudian mengumumkan juga akidah yang baru. Bila akidah yang baru ni tuan-tuan, apa maksud dia? Maksud dia bila Nabi mengumumkan ini, maknanya hubungan kekeluargaan dah tak ada. Kecuali orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau sebelum ni kendara dan sebagainya, Nabi dengan Abu Lahab, bapa saudara dia biasa. Kemudian Nabi kalau jumpa dengan Abu Talib, biasa. Tetapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi berterus terang dalam dakwahnya kepada masyarakat, habis hubungan pak saudara, habis hubungan suami isteri dalam satu rumah di Mekah, habis hubungan adik-beradik kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan pengumuman baru di mana ikatan adalah ikatan akidah dan bukan ikatan kekeluargaan. Tetapi sekiranya setelah ada ikatan akidah, kemudian ada pula ikatan kekeluargaan, maka dia menjadi lebih kuat. Wa ulul arhamu ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang yang ada silaturahim, sebagian mereka lebih aula daripada sebagian yang lain dalam kitab Allah. Maknanya lebih rapat ni dia dapat pusaka yang jauh sikit dan sebagainya. Tetapi hubungan kekeluargaan mesti didasari dengan hubungan akidah. Sama macam kisah Nabi Nuh dan anak dia yang kufur pada Allah. Sama dengan kisah Nabi Nuh dengan isterinya yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kata perjuangan. Kemudian berhijrah untuk menegakkan negara Islam. Nak menegakkan undang-undang Islam. Tidak berpada hanya dengan ibadah. Kalau ibadah sahaja, solat, puasa dan sebagainya boleh buat di Mekah. Kalau hanya sekadar kepercayaan Allah bukan dua, Allah satu, di Mekah pun boleh. Tak ada masalah. Beriktikadlah Allah Ta'ala ni satu, bukan dua. Kemudian kerjakanlah solat. Kalau orang marah sangat, solat dekat dengan Kaabah, solat kat rumah. Tak ada masalah. Tetapi kenapa mesti hijrah? Kerana hendak menegakkan undang-undang Islam. Tidak berpada seseorang itu solat di rumah dia. Solat di rumah dia. Kemudian beriktikad Allah Ta'ala itu satu dan tidak dua. Tiba-tiba Islam tidak dapat ditegakkan dalam kehidupan dalam masyarakat.
Contoh kepada kita adalah isu kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Kristian nak guna kalimah Tuhan. Tuhan ni tukar kepada Allah. Kalaulah Tuhan dia tu Allah betul, tak apa. Tetapi pada tahun lebih kurang 325 Masihi dulu dia dah tukar. Tuhan daripada Allah Ta'ala jadi Tuhan adalah Nabi Isa. Kemudian ayah kepada Nabi Isa. Kemudian Jibril. Tiga dalam satu dalam tiga. Ataupun dipanggil Trinity. Maknanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sampai sekarang. Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu beza kita. Kita ni Nabi Isa adalah Nabi. Sedangkan mereka Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi kalau ambil nama Allah, letak dalam dia punya kitab, tukar Nabi Isa jadi Allah. Cuba kita bayangkan. Nabi Isa berjalan di pasar. Allah berjalan di pasar. Lalu Nabi Isa ditangkap, lalu disalib. Dalam kepercayaan mereka lah ya. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa itu tidak disalib, diganti dengan orang lain. Ini dalam kitab mereka, contohnya. Lalu Nabi Isa ditangkap dan disalib. Lalu Allah ditangkap dan disalib. Maha suci Allah daripada apa yang mereka dustakan. Sebab itu sahabat berhijrah ke Madinah untuk menegakkan Islam yang sempurna. Islam dalam akidah, Islam dalam ibadah, Islam dalam syariat ataupun undang-undang. Kemudian tidak berhenti setakat itu. Negara Islam yang dibina oleh Nabi SAW ini terus berkembang. Negara itu berperanan. Bukan negara itu hanya sekadar Madinah saja kemudian dah syok sendiri. Tak payah fikir negara lain. Tak payah fikir Malaysia. Tak fikir. Tak. Sahabat keluar berjuang pula di jalan Allah. Berdakwah di merata-rata tempat di dunia. Sama ada beri laluan untuk mereka berdakwah agama yang benar ini. Ataupun sekiranya mereka dihalang, maka berlaku jihad. Sebab itu sahabat mengalahkan kuasa besar Rom dan mengalahkan kuasa besar Parsi. Lalu Islam menjadi kuasa besar dunia, memimpin dunia dan membimbing dunia. Dan ramai yang masuk Islam dalam naungan negara Islam secara sukarela. Ini secara ringkas sirah Rasulullah SAW dalam skala 30 tahun. Bukan sekadar skala satu hari. Sebab ramai orang kita ni, orang Melayu dia suka skala yang kecil. Nabi akhlaknya mulia, Nabi berdoa, keluar rumah, Nabi tidurnya, Nabi berqiyamul lail, kemudian Nabi balik. Sekadar itu sahaja. Ya, tidak dinafikan kepentingannya. Tetapi belum mencukupi. Hendaklah kita melihat sirah Nabi itu pada skalanya selama 23 tahun Nabi hidup. Dan kalau tambah lagi lebih kurang 7 tahun, lebih kurang 30 tahun, kita akan menyaksikan kuasa besar dunia jatuh. Tewas di tangan Islam dan Islam memerintah dunia. Membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi." Dialah Tuhan yang mengutuskan nabi dengan membawa agama yang benar, iaitu Islam, supaya agama ini mengalahkan semua agama yang lain. Walaupun orang kafir tidak menyukainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, Nabi SAW di antara dakwah baginda adalah as-sad'u bil haqq, iaitu membuat ledakan kebenaran. Maknanya berterus terang menyampaikan kebenaran. Ini satu sifat Rasulullah SAW yang mesti diikuti oleh umat Islam. Mesti bercakap benar. Dan mesti bercakap benar dalam setiap masa. Dan mesti mencegah kemungkaran dengan terus terang. Mesti mengajak kepada makruf secara terus terang. Mesti mencegah dan menegur dengan terus terang. Sebab apa begitu?
supaya ramai masyarakat jelas apakah yang benar dan apakah yang salah. Kejelasan ini sangat penting. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa dan mengumumkan dakwahnya. Dan apabila Nabi SAW mengumumkan dakwah seperti mana disebut tadi, manusia tahu bahawa inilah Nabi yang membawa agama yang benar. Inilah Nabi yang mesti diikuti dan ditaati. Kemudian inilah Nabi yang membawa akidah yang betul, dan segala hubungan selepas ini adalah hubungan akidah. Itu yang menjadi iktibar atau yang dikira. Selain daripada hubungan akidah, sekiranya tidak ada hubungan akidah, berlaku Islam dan kufur, maka tidak ada hubungan apa sekalipun. Lalu mengikutlah siapa yang nak mengikut, dan engkarlah siapa yang engkar. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berkembang, sehinggalah mereka terpaksa, ataupun pemimpin Quraisy ini terpaksa berjumpa Abu Talib dan meminta bapa saudara Nabi ini mencegah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berkembang. Tetapi Abu Talib tidak berhasrat untuk mengganggu anak saudaranya yang dia kenal seperti anak sendiri. Walaupun dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Tapi dia membiarkan Muhammad dan memberi amaran kepada bapa-bapa saudaranya yang juga merupakan pimpinan-pimpinan Quraisy, supaya jangan mengganggu Muhammad. Biarkan dia buat apa yang dia nak. Itu macam anak dia. Yang walaupun tu anak saudaranya, macam anak. Jangan ganggu dia, jangan usik dia, jangan apa-apakan dia. Dia biar apa yang dia nak buat. Kemudian dakwah terus berkembang dan berkembang. Mereka menawarkan kepada Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, 3 perkara yang digilai oleh dunia. Tanyalah siapa pun mereka nak benda ni. Yang orang yang tidak beriman ataupun Muslim yang lemah iman. Iaitu wanita, pangkat, jadi ketua, harta. 4 perkara. Mereka tanya kepada Muhammad, sekiranya kamu buat semua ni, kami dah tak larat nak tahan kamu ni, kamu buat juga kerja-kerja macam ni. Ada yang dah masuk Islam, ada yang tak masuk Islam. Satu rumah pun ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam. Ni apa cerita dia? Kamu berhentilah benda-benda. Tapi kalau kamu nak teruskan juga, kamu nak apa sebenarnya? Kalau kamu nak perempuan, kami akan cari perempuan yang tercantik sekali untuk kamu. Jangan buat kerja-kerja macam ni. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tolak. Kemudian kalau kamu nak harta, kami kumpulkan semua harta-harta sebanyak yang boleh, dan kamu menjadi orang paling kaya di kalangan kami. Boleh, tak ada hal. Tapi jangan buat kerja-kerja dakwah ni. Pun ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, in kunta turid bima ji'ta bihi malikan malaknak. Kamu Muhammad, kalau apa yang kamu buat ini, kamu nak jadi ketua, tak ada hal, kamu ketua kami. Tidak ada perkara yang kami putuskan, melainkan mendapat kebenaran daripada engkau. Dapat tanda tangan kamu. Soalannya pada zaman sekarang. Tak ada masalah. Nabi SAW menolak juga. Kenapa Nabi menolak? Tidak ada gunanya menjadi ketua. Tidak ada gunanya mendapat isteri yang paling hebat. Tidak ada gunanya menjadi orang yang paling kaya. Sekiranya maksiat terus berleluasa seperti yang berlaku. Tidak ada gunanya semua tadi, perkara-perkara dunia tadi, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala disyirikkan.
Jadi bukan matlamat sebenarnya untuk menjadi ketua. Nak berkuasa, nak dapat jawatan, nak harta. Itu semua bukan matlamat yang sebenarnya. Matlamat yang sebenarnya adalah adakah Allah Ta'ala ini disyirikkan ataupun tidak. Ini hakikat yang sangat penting. Sangat-sangat penting yang mesti ada dalam pemikiran umat Islam. Sebab kita lihat hari ini, kita toleh ke kanan, toleh ke kiri, manusia semua menuju ke arah itu. Nak kuasa. Nak berkuasa, nak berkuasa, nak berkuasa. Tetapi, dah berkuasa ke, tak berkuasa ke, tiba-tiba baru sedar, kalimat Allah Ta'ala, kita kalah lah. Kalah. Maknanya ada orang boleh guna nama Allah Ta'ala pada Tuhan mereka. Dan Allah berjalan di pasar contohnya. Lalu disalib, ditangkap dan disalib. Apa maknanya ni? Ini kena sedar tuan-tuan ya. Kita ambil peristiwa-peristiwa yang berlaku supaya benda tu dapat kita hubungkan. Dan keputusan ini umum. Maknanya apa? Maknanya kalau ada orang lain pula, agama lain pula yang ada Tuhan dia. Katalah ni Tuhan dia. Lalu dia pun kata Allah. Macam mana kita nak jawab? Kebebasan beragama. Allah. Betul ni Allah Ta'ala. Berhala ke apa ke kan? Jadi hakikat perjuangan sebenarnya bukan mendapat harta. Bukan untuk menjadi kaya. Bukan untuk mendapat wanita yang cantik. Dan bukan untuk mendapat pangkat. Sekiranya kalau dapat yang ni semua ni ataupun sebahagian daripada ni, Allah Ta'ala ini masih disyirikkan. Maka tidak ada makna. Sebab itu Nabi SAW menolak. Walaupun tawaran-tawaran itu tawaran yang menggiurkan siapa-siapa pun. Kalau Nabi terimalah tawaran tu, Nabi paling kaya di Mekah. Nabi ada isteri-isteri yang hebat-hebat. Dan Nabi jadi raja. Duduk di singgasana. Ya, duduk di pejabat yang hebat. Tidak ada makna. Jadi bila tawaran ini pun ditolak, datang balik Quraisy berjumpa dengan Abu Talib. Tolonglah Abu Talib. Anak saudara kau ni tak berhenti juga. Tawaran dah hebat, tak ya berhenti macam mana? Dengan ancaman sekiranya kamu tidak buat juga, diam-diam kami akan lakukan pergian sehingga tekanan itu kuat kepada Abu Talib. Akhirnya Abu Talib terpaksalah jumpa Nabi. Kalau hari itu orang cakap apa pun kat ruang tamu je. Nabi Muhammad terus buat kerja dia. Tapi kali ini Abu Talib jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai anak saudaraku, orang dah banyak bercakap. Orang dah banyak bercakap. Ya, takkan selamanya kita akan macam ni. Apa pandangan kau? Masih dia terbuka pada Nabi, apa pandangan? Lalu Nabi SAW merasakan bahawa bapa saudaranya dah mula lemah. Dan dah mula hendak melepaskan dirinya daripada Rasulullah. Mana lepasnya aku tak boleh nak tolong kau dah. Seolah-olah macam itu. Maka Nabi SAW dengan menangis. Yang ada yang mengatakan Nabi menangis. Berkata, wahai bapa saudaraku, la wada'u syams ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruk hadzal ma taraktu. Sekiranya mereka, wahai bapa saudaraku, sekiranya mereka meletak matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiri, supaya aku meninggalkan kerja-kerja dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan. Hatta yazhir, sehingga Allah Ta'ala azhara li Allah, sehingga Allah Ta'ala memenangkan aku, au ahlakan, ataupun aku binasa tanpa berjaya. Tak berjaya, binasa. Atau Allah Ta'ala menangkan aku satu hari nanti. Dua sahaja. Ataupun dalam Al-Quran menyebut, kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan kepada mereka,
Kamu tidak menunggu daripada kami melainkan dua kebaikan, iaitu sama ada menang ataupun mati syahid. Menang ataupun mati syahid. Tidak ada dalam kamus Nabi dan tidak ada dalam kamus kita pada hari ini. Kita kalah tapi kita relax. Tak ada. Kita kalah, kita tewas dan kita boleh relax kat rumah. Tak ada. Sama kita akan bekerja dan bekerja untuk agama ini. Sama ada kita akan menang, mana Islam tertegak. Syariat Allah Ta'ala diagungkan dan dilaksanakan. Ataupun kita mati, tidak tertegak, kita mati dulu. Mati itu pun mati mulia dalam perjuangan. Kalau Islam sama Islam mulia ataupun kita mati mulia. Tapi tak ada namanya kita hidup dalam keadaan Islam terkulai. Tidak ada di dalam kamus umat Islam. Maka teruslah Nabi SAW berjuang dan berjuang. Sehingga musim haji semakin dekat. Orang dah banyak bercakap tentang dakwah yang baru. Dakwah yang baru yang jelas. Menolak segala Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ikut ataupun tidak. Kemudian yang membawanya adalah Muhammad yang paling amanah di Mekah. Yang tidak pernah berdusta. Nak ikut ataupun tidak. Kemudian dia mengajak kepada ikatan akidah. Terlebih dahulu daripada ikatan-ikatan yang lain. Dan perbezaan kemuliaan di antara manusia adalah diukur pada ketakwaan. Dan bukan pada bangsa. Ataupun keturunan, ataupun pangkat. Ini ajaran yang baru. Nampak baru. Tetapi, bila dia renung seorang diri, sangat sesuai dengan jiwa manusia. Tetapi sangat bertentangan dengan apa yang sedang diamalkan di Mekah. Di antaranya yang menolak dakwah Nabi ini, mereka tahu dakwah Nabi ini benar. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ini benar. Sehingga kan ketakjuban mereka dengan Al-Quran. Abu Sufyan dan juga tak silap Abu Jahal ke siapa. Sekali-sekala menyelinap nak mendengar bacaan Quran. Sebab Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengagih-agihkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat. Jadi kalau nak dengar, mesti pergi dengar di rumah sahabat. Malam-malam dia pergi sembunyi-sembunyi pergi dengar kat tepi-tepi dinding rumah. Rupa bertembung antara pembesar Quraisy dengan pembesar Quraisy. Kau pun tengok juga. Kau nak dengar Quran ke? Aku pun nak dengar Quran juga. Jangan bisik-bisik. Malu kita nanti. Kita menentang Muhammad. Tapi malam-malam macam ni, sembunyi-sembunyi, kau nak dengar Quran, aku pun nak dengar Quran juga. Jadi mereka tahu kebenaran Al-Quran. Tetapi kenapa mereka menolak? Sebab macam mana agama ni? Kemuliaan pada takwa pula. Kita dah mulia dah, kita pembesar-pembesar ni. Tapi lepas ni, kemuliaan pada takwa saja. Ini mereka tolak. Kemudian di antara lagi yang tolak adalah sebab turun wahyu dan lantikan Nabi ini kepada Bani Abdul Manaf. Nabi ini daripada Bani Hashim, daripada Bani Abdul Manaf. Jadi ada benda lain kata, sepatutnya turun pada kabilah kita lah, pula turun pada kabilah Abdul Manaf pula. Jadi ada yang menolak kerana kabilah, kerana bangsa. Semua sebab-sebab ini. Ada yang menolak kerana kepentingan bisnes. Ada yang menolak kerana kepentingan nafsu. Jadi penolakan ini bukan tidak ada sebab-sebab keduniaan. Sebab tu kita kena hati-hati juga pada zaman sekarang. Kalau ada suruhan Islam yang jelas, yang betul, kita ikut. Jangan ada kepentingan-kepentingan lain. Seperti yang berlaku kepada pembesar-pembesar Quraisy.
Jadi dalam keadaan tak tahan macam ni, musim haji pun dah dekat, dan mereka risau orang yang buat haji akan mendengar pula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada penduduk Mekah. Dan ini sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan. Bila mereka datang dan mereka pula mendengar apa cerita ni. Orang dah bising, ya. Ada seorang nama Muhammad, jangan ikut dia. Ada yang kata ikut, ada yang kata jangan. Ni apa cerita ni? Di antaranya Tufail Ad-Dawsi, seorang sahabat nama Tufail. Dia ni adalah ketua kaum, tinggal jauh daripada Mekah, datang mengerjakan haji. Bila sampai di Mekah, tak sempat apa, orang jumpa dia cerita macam-macam. Muhammad pergian dia dengar je. Tapi dia orang cerdik, dia tak mau dengar sebelah pihak. Apa dia dengar, lalu dia pun jadi cuak. Siapa orang ni? Teruk sangat cerita dia ni. Sampai ke tahap Tufail ni meletakkan kapas di telinga dia, di kedua-dua telinga dia. Takut sangat cerita Muhammad. Siapa dia Muhammad? Aku tak nak dengar lah cerita Muhammad. Dia letak kapas dekat telinga dia. Macam tu punya takut. Tiba-tiba ketika dia berada di Kaabah, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersolat. Lalu dia tengok, boleh tahan. Seorang insan yang daripada jauh nampak elok. Lalu dia tanpa dia sedari, dia makin dekat. Sehinggalah dia berada di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi selesai solat, mereka berbincang apa semua. Lalu tiba-tiba dia rasa dah dia ikut Nabi sampai ke rumah. Kemudian apabila mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dia masuk Islam. Ini keadaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah. Orang cerita macam-macam. Lalu pembesar-pembesar Quraisy berbincang, sebelum musim haji kita nak sebarkan berita macam mana ni supaya manusia tidak mendengar tentang Muhammad, tidak menerima dakwah beliau. Kita nak gelar Muhammad ni apa? Supaya jangan pula seorang kata ni, seorang kata ni. Jadi orang dah tak percaya kita. Mesti kita sepakat. Lalu mereka berunding dan bermesyuarat. Seorang mencadangkan, kita kata dia ni bomoh. Seorang kata, apa pula bomoh pula? Dia kata, kita tahu, kita kenal bomoh ni macam mana. Ini bukan bomoh ni. Dah dia bawa Al-Quran apa semua, orang pun tertarik dengan tak. Ya, dia bawa Al-Quran dan sebagainya, tetapi bomoh bukan. Kita pun tahu lah bomoh. Kau pun tahu bomoh, aku pun tahu bomoh macam mana. Habis itu kita nak gelarkan apa? Katakan dia majnun, orang gila. Cakap mengapu benda daripada langit lah, apalah, kisah-kisah itu. Seorang kata, tak mungkin. Tak mungkin. Orang tak percaya kalau cakap dia gila. Akhlak dia mulia dan sebagainya. Cari gelaran lain. Seorang berkata syair. Penyair ni kedudukan tinggi di kalangan orang Arab, yang boleh menarik manusia kepada dia. Dia macam pantun. Ya, rentak dia cantik. Seorang papan, tarik papan, buah keranji dalam perang. Suruh makan, dia makan. Suruh mengaji, dia tak. Syair Arab dia macam tu cantik. Cuma pantun ni 4 rangkap, 8 rangkap kan. Syair Arab ni beribu boleh. Satu syair tu sampai beribu-beribu baris. Sedap dia, dikagumi oleh orang Arab. Jadi seorang kata, kita kata dia syair, orang tertarik dengan Quran yang dia bawa. Dalam mesyuarat dia kata, kita tahu syair ni macam mana. Syair ni A, B. Itu pantun. Kalau syair ni A, semua sama. Sama panjang pula. Ini bukan syair. Mereka pun tahu Quran bukan syair. Tapi cantik bahasa dia. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Qaf.
Khalaqal insana min 'alaq. Qaf. Macam pantun lah. Tapi iqra wa rabbukal akram mim. Alladhi 'allama bil qalam mim. Tadi qaf, mim ini bukan syair. Kau pun tahu, aku pun tahu ini bukan syair. Ini mungkin mesyuarat sesama mereka. 'Allamal insana ma lam ya'lam mim. Kalla innal insana la yatgha. Alif pula. Ar-ra'ahu istaghna alif. Ini bukan syair. Tak mungkin syair. Habis kita nak tuduh dia apa? Ni haji dah dekat, musim haji dah dekat, orang nak datang, kita nak tuduh dia apa? Gila pun tidak, syair pun tidak, bomoh pun tidak. Seorang mencadangkan tukang sihir, sahir. Jadi dia pukau orang masuk Islam. Dia pukau orang. Jadi ramai di kalangan mereka bersetuju bahawa Muhammad kita tuhmah dia sebagai ahli sihir. Itu ya pada mereka yang terbaik. Sebenarnya mereka pun tahu kebenaran, tuan-tuan. Jadi apa pengajaran di sini? Ketika itu Al-Walid Al-Walid ini di dalam mesyuarat. Al-Walid ini kufur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap cadangan tu dia dengar. Dan orang minta pandangan dia. Dia kata, kamu bagi pandangan kamu. Lepas orang bagi pandangan, orang bagi pandangan, lepas, okey, kami dah bagi pandangan. Apa pandangan kau, wahai Al-Walid? Bomoh? Tidak. Tukang sihir pun? Tidak. Apa tadi? Orang gila pun tidak. Syair pun tidak. Jadi dia malu nak bagi pandangan dia. Jadi dia munah mandi kau pada apa? Sehingga turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia berfikir dan dia mencari. Faqutila kaifa qaddar. Amat buruklah apa yang dia fikirkan. Thumma qutila kaifa qaddar. Binasalah dia apa yang dia cari. Thumma nadhar. Kemudian dia melihat. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia berpaling dan jadi Allah Ta'ala menceritakan keadaan dia. Dia pun mundar mandir tak tahu nak kata apa. Sebenarnya tuan-tuan, Islam ni, kita nak ambil sejarah tu pada waktu kita. Sebenarnya Islam ini cantik. Akidah Islam sangat senang. Allah Esa, Allah Tunggal. Allah satu. Mudah orang faham. Orang Hindu dia tak faham. Sampai beribulah Tuhan, hujanlah Tuhan. Terlalu sophisticated. Orang Kristian ramai tak faham ni. Kata Tuhan satu tapi tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Macam mana? Kalau Nabi Isa Tuhan. Kalau Nabi Isa Tuhan, sebelum Nabi Isa lahir, siapa Tuhan? Keliru. Agama Islam ni sangat indah. Sesuai dengan fitrah manusia. Allah itu Esa. Kalau ada dua Tuhan, akan hancurlah dunia. Lafaz sadata. Jadi dari segi akidah, cantik. Dari segi ibadah, cantik. Puasa sebulan, tak ada dunia yang buat. Tetapi, apabila orang Islam buat, orang boleh nampak. Itu di negara kita. Tapi kalau di negara-negara barat, yang tidak ada, tak ramai orang Islam. Orang Islam buka puasa di tengah-tengah jalan raya. Musim haji, orang tak boleh gambar manusia sampai 2 juta orang datang satu tempat. Padang pasir. Berada di Padang Arafah. Bukan di hotel-hotel 5 bintang. Di Padang Arafah. Ibadahnya cantik. Jadi akidah cantik, ibadah cantik, syariat ataupun undang-undang Islam cantik juga. Sesuai dengan fitrah manusia. Mengharamkan riba. Sebab riba telah menghancurkan, menzalimi manusia dan menzalimi negara. Banyak negara di dunia yang muflis kerana riba. Islam mengharamkan zina dan liwat. Ini sangat cantik. Sedangkan undang-undang sivil tidak mengharamkan zina. Kemudian Islam mengharamkan arak.
Jadi manusia serasi dengan jiwa mereka. Hanya nak sampaikan perkara ini kepada manusia. Dan ini yang berlaku. Bila Islam tersebar di seluruh dunia, melalui dakwah, melalui jihad, manusia nampak Islam. Sebab tu Mesir masuk Islam. Daripada 100% Kristian sehingga hampir 100% Islam sekarang. India yang besar tu separuh menjadi Islam. Ataupun sekarang dah lebih kurang 40%. Ya. Itu statistik ni kita tak boleh pakai sangat statistik yang dibuat oleh pihak-pihak yang meragukan. Maknanya di mana saja Islam masuk, serasi dengan jiwa manusia dan manusia memeluk Islam secara sukarela. Tapi apa yang berlaku, kita ambil daripada peristiwa Nabi tadi dituduh bomoh, tukang sihir, kaki syair dan juga orang gila. Hari ini Islam yang cantik ni diserang dengan berbagai-bagai tuhmat. Ini dia sejarah tetap akan berulang. Apakah ini tuhmah kepada Islam? Islam kolot. Islam ketinggalan zaman. Ataupun ekstremis. Ekstremis ini zaman 70-an atau 80-an. Ekstremis. Ataupun di negara barat, fundamentalis. Ataupun di kurun ini, teroris, pengganas, dan sebagainya. Ini sama dengan apa yang dikenakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi peranan umat Islam untuk menolak semua tuduhan-tuduhan tadi. Gunakan media sosial, gunakan apa sahaja yang kita miliki, setiap pada kita berperanan. Kita berdakwah kepada jiran-jiran kita. Kita berdakwah kepada masyarakat kita. Kita panjangkan dalam media sosial kepada semua rakan-rakan kita. Dan kita sebarkan ke seluruh dunia. Terangkan tentang kecantikan Islam. Kemudian di antara tuduhan yang berat kepada Islam lagi adalah pengganas dikaitkan dengan ISIS. Ataupun dalam bahasa Arab, Daesh. Sama. ISIS ke Daesh, bahasa Arab. ISIS dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Iaitu Islamic State. The Islamic State of Iraq and Syria. Ini dia negara Islam. Sedangkan ISIS ini bukan perancangan Islam. Tapi adalah perancangan Amerika. Amerika yang cipta dia, Amerika yang funder dia, memberi belanjawan, bajet, duit dan sebagainya. Akhirnya mereka ini kononnya menjalankan hukum Islam, potong tangan ikut suka. Kemudian mengenakan hukuman mati ikut suka dia. Dan sebagainya, akhirnya memburukkan Islam. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh pembesar Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara cara lagi, mereka adalah menjauhkan manusia ini daripada mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang berlaku pada An-Nadhr bin Haris. Bila Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat, terangkan ini Al-Quran, ini kisah Nabi-Nabi terdahulu. Kisah Nabi-Nabi jarang didengar oleh orang Arab. Dan Nabi sendiri kalau tak turun Quran, Nabi pun tak tahu. Tapi kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, Nabi ceritakan sebab apa ia adalah wahyu daripada Allah. Datang Nadhr bin Haris, dia akan cerita pada orang, aku pun ada cerita lebih best untuk kamu. Cerita aku begini. Akhirnya orang tengok, Nabi Muhammad bagus dah, kita nak masuk Islam dah. Sebab perkhabaran yang disampaikan kepada kita, perkhabaran yang menarik. Kisah-kisah dahulu, pengajaran. Tapi Nadhr bin Haris pun cerita dia best juga. Cerita dia menarik juga. Macam tu tak jadilah kita masuk agama Muhammad. Kita teruslah dengan agama kita. Ini adalah perbuatan-perbuatan menjauhkan manusia daripada Islam. Pun sama juga berlaku pada hari ini. Program-program yang menarik, rancangan-rancangan yang menarik itu semua menarik manusia. Itu sebab masjid dan surau itu kosong ni.
Itu sebab masjid stadium lebih penuh daripada masjid dan surau. Sepatutnya masjid dan surau ni melimpah. Tuan-tuan pergilah ke Yaman. Saya pergi 2 kali di Yaman. Surau ke masjid ke sembahyang waktu melimpah-limpah. Bila masuk dalam 3 suku orang muda je. Tu di Yaman. 3 suku orang pemuda-pemuda. Tapi di tempat yang lain manusia dijauhkan oleh rancangan-rancangan yang menarik, oleh tarikan-tarikan dunia yang berbagai-bagai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada segala perancangan-perancangan jahat pembesar-pembesar Quraisy di zaman Nabi yang pada hari ini diambil alih oleh segala bentuk-bentuk cara ataupun strategi yang menjauhkan umat Islam daripada agama yang cantik ini. Ya, kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah. InsyaAllah kita bersambung. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.